masjid tu sumpah gelap. Gelap masjid tu. Saya tak tahu masjid tu rupa gana. Rumah tu wujud tak? Rumah tu wujud? Wujud sampai sekarang ada. Ada. Rumah tu wujud? Suluh. Pam. Tempat mandi jenazah. Itu rumah. Dia tengah semaya ni. Tuk. Assalamualaikum. Alright geng, so sekarang ni kita kembali lagi dalam podcast seram. Tapi kali ni kita bawa yang betul-betul mulut puaka like team. Jadi Dulu, sekarang baik dah. Sekarang agak puaka. Jadi kita nak dengar lah kisah-kisah seram dia daripada Isha sendiri. Adakah puaka macam mulut dia? So kita tak tahu. Kita dengar dulu. Dengar dulu. Okey, so aku nak mengkongsikan kisah seram yang pernah alami ataupun yang mu tahu. Tapi yang paling best yang mu pernah alami sendiri lah. Ada? Boleh. Ada? Okey, boleh. Okey, right geng. So jom kita dengar kisah pertama daripada Isha. Dan kisah pertama ni apa tajuk dia? Mu nak beri tajuk apa? Tajuk dia perjalanan malam. Dulu time kecil-kecil, Isha ni jenis yang senang nampak Benda tu lah? Nampak benda tu. Tapi dia bukan nampak macam contoh kita dalam bilik ni, kita nampak dia duduk situ. Tak. Kalau macam contoh pergi jalan malam. Sebab Isha memang dulu memang tak boleh jalan malam. Tapi family Isha ni suka jalan malam. Kiranya kalau kita orang nak pergi KL, kita orang gerak malam. Ya Isha. Lepas tu, ada satu malam tu, kita orang nak pergi hantar kakak Isha. Nak pergi hantar kakak Isha yang ada dalam kereta tu, Abah, kawan Abah. Lepas tu mak saudara, sebab Umi tak ikut. Isha, kakak Isha dengan adik Isha naik kereta MPV. Kita orang gerak macam biasa sebab Abah ni dia suka drive malam. So malam tu Isha ni jenis yang terjaga. Saya tak akan tidur kalau dia drive. So on the way nak pergi KL tu, time tu dalam pukul 1 pagi kot. On the way nak pergi KL tu, sampai dah dekat Kuala Lipis. Saya tak sure tempat tu. Kuala Lipis ke? Tapi saya rasa sebelum sampai Merapu sebab nak singgah, kita orang nak singgah Raub, nak hantar mak saudara. Mak saudara yang perempuan tu kan. So kita jalan Kuala Lipis kan, jalan tu kan dia macam seram sikit kalau malam kan. Sebab dulu, tambah lagi dulu kan tak banyak kereta ke apa kan. So malam tu mak saudara saya ni biasa orang tua, dia sakit perut. Macam nak kecing lah, banyak masalah. Lepas tu kita pula duduk kat jalan tak ada R&R, tak ada masjid apa semua. Lepas tu mak saudara saya ni sakit perut. Dia ketung atas kereta. Dalam kereta. Dia buang angin. Ini cerita seram bukan cerita lawak ni. Ya. Dia takut macam air tapi sebab tu lah dia sakit perut lajak kan. Dia sakit perut lajak. Lepas tu dia tak tahu dia ketung. Bapa pintu tu buka. Ada angin. Okay. Mak saudara saya ketuk. Lepas tu ayah saya pun macam automatik kita berhenti. Sebab bangun satu kereta. Faham tak? Sebab dia memang dia mengadu dari 30 minit yang lepas dah dia sakit perut. Lepas tu tak tahan ke apa kan. Lepas tu ayah saya pun berhenti. Ayah saya berhenti tepi. Lepas tu tiba-tiba tempat ayah saya berhenti tu, betul-betul tempat ayah saya berhenti adalah masjid. Ada masjid. Kebetulan. Tapi tak nampak daripada jauh? Tak nampak. Api gapo pula tu. Aku memang nakut lah ni. Janganlah tubik lagi, aku cerita dulu. Kalau apa tak nak tubik apa lah. Lepas tu kebetulan tempat ayah saya berhenti tu, tapi masjid tu dia bukan betul-betul kat bahu jalan. Dia kita kena masuk sikit kawasan tu, lepas tu barulah masjid. Ayah saya pun berhenti. Ayah berhenti parking bawah tu. Tu ada lampu jalan kan. Memang betul-betul kita orang berhenti situ lampu tu. Bawah kan? Lampu jalan. Kita orang parking situ, kita orang nak turun, lampu tu mati. Pak. Tak tahu dia kebetulan ke gapo lampu tu mati. Faham tak lampu Maksudnya dah berhenti pop mati. Dia memang betul-betul dah cerita. Masa macam tu masa tu tak ada gapo lagi macam normal benda tu kan. Tapi time tu pun bila dah mati lampu mu rasa seram lah? Kan tak lagi? Rasa macam apa ni? Ada something lah, tak sedar hati lah. Apa ni? Aku pun tak apa lagi lah. Lepas tu mak saudara saya ni suruh saya temen. Dia suruh Isha temen. Di masjid? Pergi masjid tu. Mu dengan dia je? Masjid tu sumpah gelap. Gelap masjid tu. Saya tahu masjid tu rupa gana, tapi sumpah masjid tu gelap. Lepas tu masjid tu dia macam, dia bukan, pintu dia tu bukan menghadap jalan. Isha ni pegang phone adalah nak tengok-tengok gitu kan. Buka flash lah? Tak buka flash, buka ni je. Lepas tu yang dekat tingkap tu, kanda ni, dekat tingkap tu kan, tingkap rumah lama kan macam dekor, nako apa? Apa yang dia kena buka gitu Tingkap yang rumah dia lama bawa tu. buka gitu tu. Cermin banyak-banyak. Lepas tu ada satu tingkap ni, dia tak ada situ.
Kita tak ada sumpah, aku ingat lagi. Gemai. Boleh bayar masjid tu gelap. Aku pula, saya kan jenis yang budak-budak macam main solo sebab nak cari toilet. Kita orang tak tahu toilet kat mana. Kita orang cari toilet. Lepas tu Isha pun solo tengok dalam masjid tu gelap. Nasib baik tak ada nampak gapo. Nasib baik time tu. Lepas tu kita orang pun pusing. Dia kan macam dia menghadap sini kan. Toilet tu dia hujung. Tapi kita pergi pusing sini dulu. Pusing sini, lepas tu tak ada, kita orang pun dengan gelap-gelap bayar. Dengan lampu ketok je time tu. Lampu tu mati dah kan. So kita orang pusing, kita orang pun pergi ikut tepi ni. Jumpalah toilet. Toilet tu pun dia macam kena turun tangga sikit baru jumpa toilet. Tapi saya lega time tu sebab saya suluh-suluh nampaklah dekat hujung tu sikit ada rumah. Rumah putih, kereta putih. Satu tu je rumah, ada cahaya. Cerah Yes. Okey. Rumah tu satu je. Lepas tu saya macam, okey tak apa. Saya pun macam, okey sikit ada rumah orang. At least anything happen, ada rumah orang kan. Lepas tu mak saudara saya pun masuklah toilet. Dia masuk dengan keadaan gelap, memang gelap. Memang tak ada suluh apa-apa. Suluh lampu ni je. Toilet pun ada lampu, tak ada lampu? Tak ada, memang tak ada lampu masjid itu. Okey, alright. Saya hanya Isha teman sebab mak saudara Isha ni memang sakit perut. Mokcik kan, dia kan. Lepas tu mak saudara Isha pun masuklah dalam toilet tu. Dia masuk dalam toilet tu, dia tutup pintu. Isha ni takut cepatlah, mak lun siap dah kau. Isha ketuk. Lepas tu ya, dak lagi. Ya, tak lagi. Sabarlah. Lepas tu Isha ni bayar. Isha sorang duduk luar. Isha tak tahu nak buat apa. Isha takutlah je. Isha suluh-suluh. Pam. Tempat mandi jenazah. Gemai bodoh. Sumpah. Tempat mandi jenazah. Kat tepi muka, dekat situ. Toilet kan? Okey. Toilet, kita turun tangga toilet. Ni, mandi jenazah. Saya nak turun tu kita memang tak nampak ke apa. Sebab gelap. Tak nampak apa. Memang tempat orang mandi jenazah. Lepas tu, Isha ni naik macet dah, tak sedap hati dah. Isha tanya Mak Long, cepatlah Mak Long. Kalau Mak Long lambat lagi, tak orang pergi dulu. Lepas tu Mak Long pun siap. Mak Long siap, kita orang pergi kat weh, kejut aku bodoh. So Mak Long pun siap dah. Mak saudara saya siap, saya pun naik lagi kat kereta biasa macam biasa. Lepas tu okey, jap. Sebelum dah siap tu, mu ada cakap tak dekat Mak Long mu tu? Tak ada. Saya memang kalau saya nampak saya senyap. Saya memang tak sedar hati dah. Lepas tu saya pun pergi kat kereta. Pergi kat kereta automatik, kita orang nak naik kereta tu, lampu pak. Sumpah. Tak tipu, ni memang saya tak tipu. Saya memang rasa something dah time tu. Saya tak tahu apa, tapi dia memang nak kenakan kita orang. Time ayah saya berhenti lagi, saya rasa macam benda tu tak kena. Tapi tak apalah sebab mak saudara saya sakit perut lajuk. Sampai saya time tu, saya nak marah ke mak saudara saya. Sebab dia lah kita orang kena berhenti. Tapi siap dia kan, dia sakit perut. Kalau kita sakit perut pun, mesti kita berhenti juga kan. So, kita orang nak naik kereta. Naik kereta macam biasa, naik kereta balik apa semua kan. Tapi, lepas beberapa tahun, kan kejadian tu time saya kecil. Time kecil kan, contohlah darjah 3, darjah 4 kan. Lepas tu tahun lepas, mak saudara saya baru buka cerita. Time kita orang nak naik kereta tu, dia rasa ada orang pegang dia. Allah, gemai aku sumpah. Dia ingatkan Isha buka kereta. Ni macam sentuh dia macam moklong-moklong gitu ke. Padahal Isha dah naik awal sebab MPV kan kena duduk seat belakang sekali ke. Isha masuk dulu. Lepas tu dia siap tengok belakang. Lepas tu? Memang benda tu. Dia nampak lah. Muka buruk, rambut panjang, rambut putih. Memang cuik dia. Mungkin lah dia tegur. Siapa tegur? Orang benda tu nak tegur? Tegur mak saudara. Lepas tu lepas je singgah situ, hantar mak saudara saya kat Raut. 3 hari dia demam. Lepas tu panggil orang rakyat ada something ni tak kena dengan dia. Lepas tu sebab orang nampak dia jadi muka buruk apa semua, buang-buang betul lah benda tu tumpang dia. Okay, so lepas daripada 3 hari pergi berubah apa semua, mu syak tak tempat mu pergi tu yang menyebabkan dia macam tu? Tak syak langsung? Memang syak sebab kita orang semua satu kereta pelik dah time tu kat tempat tu. Cuma kita orang tak boleh nak buat apa, kita orang diam je. Anggap macam tak apalah, kita singgah sekejap je. Lepas tu bila fikir-fikir balik call mak saudara apa semua kan. Lepas tu mak saudara yang lain tanyalah, mu singgah ke mana tu? Sedangkan kat Kuala Lipis tu tempat kita orang peta tu lah. Masa tu mungkin kita orang royak lah lepas selekoh ke apa kan. Memang tempat tu tak ada. Kita orang balik pun memang tak ada tempat tu. Memang tak ada. Masjid tu pun tak ada? Tak ada, memang tak ada. Tak ada rumah situ. Memang situ kawasan Kelapa Sabit memang tak ada. Kalau kita nak masuk rumah pun kita kena masuk lorong hak panjang tu. Dia bukan tepi bahu jalan, memang tak ada. Kat Kuala Lipis tu memang time tu tak ada. Tak tahulah sekarang takut ada kedai makan apa semua kan. Tapi memang tu tak ada time tu. Saya tak tahu.
Lepas tu mak saudara saya yalah, dia rasa pelik dah sebab time dia buai besar tu, air tu sejuk gila. Mungkin lah mak saudara. Ini selepas dah beberapa tahun dah ni? Selepas beberapa air tu sejuk gila. Mungkin orang yang air tak tahulah, mungkin atas kubur ke. Faham tak mak saudara saya Vega tu? Tak tahu Allah alam. Sumpah memang dia rasa pelik dah dengan air. Dia air tu rasa pelik semacam. Sebab air tu dia tak ada kat paip tapi dah already ada dalam baldi. Orang dah tadah dah. Faham. Tak tahu. Sumpah memang dia sebab apa kena kat rumah mak saudara saya dekat Raut tu sebab kita orang singgah Raut dulu. Faham tak? Benda tu kan mungkin benda tu tumpang dari situ sampai dah ke Raut. Tu mak saudara saya kena. Okey. Dia macam ni. Selalunya kita pernah dengar cerita-cerita yang macam singgah kedai makan. Tak. Tapi yang ni masjid. Dia masjid sebab Tapi confirm memang masjid tak ada? memang tak ada. Tak tahulah kalau korang jumpa masjid tu, tahu masjid tu dekat Kuala Lipis ke atau sebelum sampai Raut tu. Korang boleh bagi tahu. Boleh bagi tahu ataupun ada yang pernah terjadi macam Isya tu. Sebab boleh komen. sebab sampai sekarang memang tak tahu, kita orang macam apalah, kira senyap tak tahu nak buat gapo. Tapi benda tu saya rasa paling seram sebab saya sendiri melalui benda tu. Lepas tu kalau banyak benda tak boleh jadi time tu. Faham tak? Maksudnya time kita sulu tu tengok ada orang tengah solat ke, faham tak? Banyak benda sebenarnya boleh jadi. Lagi dekat yang cermin tak ada tu. Yes, yang tu. Yang tu pun saya dah rasa macam seram lah, tapi tak apalah sebab selamatnya saya ni, saya bukan jenis weh ada pocong ni. Tak ada. Saya jenis yang senyap. Saya memang jenis yang senyap. Banyak. Tapi tu paling seram bagi saya. Ceritamu ni dia sama macam cerita family aku juga. Tapi kalau mu tahu dekat Caltech Salor. Okey. Okey, kat Caltech Salor tu dulu first family aku nak pindah dekat Kelantan. Family aku cari lah rumah dekat area situ. So ada satu rumah ni murah. And then dia banglo dan dia murah. So pergi situ and then pergi duduk. Tak pergi duduk lah, pergi tengok. Tiba-tiba ada kubur kat belakang kat Caltech Salor tu kan. Okey, lepas tu ini malam time tu Caltech Salor tu aku rasa function lagi. Sekarang dah tak function dah kan. Ada kedai sate dekat belakang Caltech Salor tu. Memang tu tahun berapa? Aku tak ingat tapi aku rasa baru-baru lagi lah. Baru lagi dah. Time dia function lagi. Caltech tu function sebab Caltech tu memang aku selalu pergi. Pergi solat dekat situ, singgah. And then selalu balik malam. Lepas tu ada kedai sate. Kedai sate tu beli lah, singgah beli. Tahu-tahu orang yang dekat kampung dekat Minyak semua dia cerita kedai tu tak ada pun. Tinggal hanya ada pondok saja. Saya mau beli makanan dah. Beli. Makan. Tak makan. Nasi tertinggal dalam kereta. Benda tu. Lepas tu ambil balik tak? Ambil tu macam Betul dia bukan dia macam lidi je. Maybe kami ingat ke sebab busuk and then sebab kita tinggal ada kereta kan. Bila tinggal ada kereta maybe jadi buruk ke gapo. So tak fikir gapo macam okey sebab tak lampu ais lah. Makan ada rosak. So bila dah bercerita dekat Minyak tu sendiri Caltech tu dia memang cakap tak ada pun kedai tu. And aku memang lalu memang ada pondok sahaja. Bila mu cerita tu aku teringat benda tu. Nasib baik mu tak makan benda tu. Itu yang jadi nasib baik aku tertinggal dalam kereta. Dia sebab selalunya kalau kita dengar cerita ni dari orang luar, tak sangka family mu sendiri Yes. kena. Time tu nak duduk dekat tu adalah mak aku sorang. Nasib baik mak aku tak jadi sewa. Mak aku dah macam selangkah lagi untuk sewa dah rumah tu. Tiba-tiba bila pergi kat Caltech tu dia cerita ada kubur belakang ni. Mak aku jadi takut sebab mak aku nak duduk sorang-sorang. Sebab ayah aku kerja di Kelantan. Semua aku yang duduk sorang. So time tu aku ada untuk akak-akak barang. Rumah tu wujud tak? Rumah tu wujud. Wujud sampai sekarang ada. Ada. Rumah tu wujud. Nasib baik Sampai sekarang pun Caltech tu pun dah barai dah. Dah tak jadi. Tapi sepanjang saya mau nak pindah situ tak adalah macam ternampak apa. Just Tak kedai ada. sate tu lah. Yes. Lepas tu ada pergi balik kedai sate tu. Ada duit ke? Tak ada. Tak ada dalam benda tu. Tak ada macam dapat cucu daun. Tak ke? ada. Tak ada. Sebab selalu macam mesti orang akan dapat daun lah apa semua. Macam orang tengok cerita apa semua cerita macam tu tapi tak ada. So lepas tu sebelum kejadian tu aku dah nampak dah macam Caltech tu dah jadi macam apa orang tak mari. Okey. Aku nak beli air, aku nampak kucing ada dalam peti ais. Wish. Sumpah. Lepas tu Aku gila kucing ada dalam peti ais. ada orang jaga. Ada orang jaga. So aku je tak payah dia beli air, aku isi minyak. Lepas tu habis-habis sembahyang, lepas tu gerak pergi. Tapi betul tak isi minyak tu? Sungguh lah, isi minyak sungguh. Sebab time tu dia masih function lagi lah. Seram. Ya sebab kadang-kadang kalau kita cerita ni orang rasa tak seram sangat. Tapi bila kita lalui dia rasa macam, "Woi, muja aku tak gini, muja aku tak gini." Yalah. Tapi mu punya cerita tu aku boleh feel lah. Aku boleh feel. Seram. Aku ingat balik aku rasa macam ya Allah tolonglah, aku tak rasa dah. Tapi saya tak tahu macam mana dulu saya berani juga. Tapi sekarang okey. Itu cerita yang zaman-zaman mu kecil. Zaman mu dah besar ni ada tak? Zaman aku besar ada. Besar time study. Rumah saya
sewa. Okey, time ni 2009 lah. Dalam rumah tu 5 orang tapi time tu tinggal kita orang berdua je sebab yang lain balik kampung. Dekat Kuantan. Lepas tu ada sekali tu dengan roommate saya ni kita orang main bola. Lepas tu saya ni saya suka time tu kita tengah lipat kain. Kita tengah lipat kain, saya ambil kain tu, saya letak atas kepala saya. Okey. Saya tak tudung show kot. Lepas tu saya buat gitu. Cuba untuk menakutkan dia lah. Untuk menakutkan dia. Gitu kan. Lepas tu kawan saya ni dia memang betul-betul terkejut macam Isha gitu. Okey. Lepas tu saya macam alah nakutlah benda. Saya pun nakutlah benda aku buat gitu je. Lepas tu dia pun macam diam. Dia diam, lepas tu dia cakap tak payahlah buat gitu. Lepas tu dia tanya apa? Tak payahlah buat gitu. Lepas tu dia pun baru bagi tahu. Dia cakap malam tu jugalah dia yang cakap saya buat gitu tu bukan rupa saya. Terus automatik rupa orang tua. Akak tanya Mumu ada gapo-gapo ke sebenarnya sebab aku rasa macam ada feel tau Mu punya ni. Saya tak tahu. Sebab okay, first tadi aku nak shoot minyak aku saja ke tadi. Kan tadi aku pergi toilet. Jangan buat prank dah. Dah super tak nak prank. Okay, so tadi mu duduk kat sini dulu, mu tunggu aku untuk shoot kan. Aku dah macam, wih papok seram gila. Aku nampak mu tapi aku macam seram. Lepas tu aku, Isha seram lah. Aku bukan macam main-main untuk melawak ke apa. Tak tahu. And then mu punya cerita pun prak relate dengan member mu tu. Kau macam, Saya tak tahu sebab saya tak tahulah sebab dari kecil kan sebab aku rasa sebab ada lagi satu kisah ni. Dia Okey. relate dengan yang tu. Okey. Cerita yang dia. Okey, Sebab dia nampak muka saya tu dah jadi wajah orang tua. Time saya menakut-nakutkan dia. Tapi saya macam tak percaya dengan tu. Saya macam YOLO kau pun ni. Sebab time tu malam. Saya tak percaya. Lepas tu banyak benda yang terjadi dalam rumah. Banyak benda yang malam tu juga ataupun sebelum-sebelum ni? sebelum ni. Lepas tu banyak benda yang terjadi. Lepas tu kawan saya yang kena ni, saya namakan dia Aisyah lah contoh. Aisyah ni dia pergi jumpa ustaz sebab badan dia tak sedap lah ni. Dia pergi jumpa ustaz, lepas tu ustaz bagi tahu rumah tu hati-hati sebab dekat rumah tu ada orang tua jaga. Ustaz tu cakap? Yes. Okey. Masa dekat tingkap bilik kita orang tu, benda tu ada kat situ. Dia selalu mana-mana dia akan perhatikan kita orang tengah tidur. Makcik tu. Saya tak tahulah mana tu yang saya tanya menakut-nakutkan tu, makcik tu ke macam mana. Mungkin dia nak tegur kita orang. Jangan gurau gitu. Masa start malam tu kita orang dah malam senyap, tak ada buat apa dah. Benda tu dia pernah keluar rumah kau tak pernah? Tak tahu lah. Tak pernah. Tak tahu. Sebab macam kalau saya dengar apa, time kawan-kawan balik rumah ke apa yang balik kampung, ada satu bilik ni, bilik dia orang dia akan tutup, dia akan kunci bilik tu. Kadang-kadang kalau saya lalu punya orang tengah kemas, tak ada orang kat rumah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak apalah sebab nak balik kampung pun jauh. Sebab student apa yang kita lalui, apa yang kita hadap terpaksa kita hadap lah. Ni kat mana? Rumah sewa ni kat mana? Dekat Kuantan. Kuantan. Oh. Saya rasa kalau macam budak-budak student yang tengok ni dia tahu rumah tu kat mana. Ya. Sebab rumah tu dia macam tepi jalan. Mungkin sebab ustaz tu cakap sebab tu laluan dia. Kawasan rumah tu laluan dia. So macam sebab tu lah benda tu jadi banyak benda rasa macam budak-budak lalu kat belakang, time tengah masak. Benda tu dah normal dah. Dia macam dia budak ke orang tua? orang tua. Betul ya, tapi macam ada juga time kita yang masak, kita yang rasa macam ada budak-budak lalu kat belakang. Tapi kita yang hanya diam je lah. Ni kisah abang aku. Abang aku pun rumah sewa macam mu. Dan rumah ni memang ada benda budak. Dia memang ada dalam tu. Satu hari tu, tahu tak kalau kita mandi kan ada nela. Okey, dia terbuka kan? Selalunya akan terbuka. Dan memang akan buka. So, abang aku macam tak sedap hati. Dia kata macam takut benda ular masuk. Pak dia tutup. Dia tutup. Dia dah settle mandi pun semua. Dia pergi semaya. Dia semaya depan pintu rumah. Dia tengok semaya ni. Tutup. Dia pun macam, okey, member dia kot member dia kot. Tapi dia semaya. Lepas tu pak. Dia teringat member dia semua ada bilik. Lepas tu bunyi lagi. Tutup. Bukan, ni pintu masuk rumah. Ruang tamu, dia solat kat ruang tamu. Habis aku pun sujud. Tutup. Habis aku tengok, tak ada pun kaki ke apa. Habis aku tak sedap lah. Habis aku patah semaya, pergi buka pintu. Tak ada. Lepas tu, member dia ni, ayah dia sendiri memang reti berubah. Dia call ayah dia. Dia kata, tadi kena kacau. Dia kata, habis aku kena kacau lah, kena gini. Lepas tu, ayah dia kata, tadi ada tuntut tingkap mana-mana ataupun pintu mana-mana tak? Lepas tu, member abang aku lagi tanya abang aku. Dia kata, ada. Lepas tu, ayah dia kata, pergi tutup tu lah sebab dia tak nak masuk.
Maksud dia budak, dia main dekat luar. Cuma dia tak boleh nak masuk, that's why dia ketuk. Tutup. Dia memang penghuni rumah tu. Yeah, sebab dia tutup, dia tak nak masuk kat mana-mana dah. Jadi bila dia abang aku buka tu, nanti dia dah masuk. Ini cerita betul. Ini memang. Lepas tu pernah nampak tak budak tu? Abang aku selalu mimpi-mimpi buruk. Lepas tu kena kacau. Abang aku memang banyak selalu kena kacau. Itu kata mu pernah tutup pintu ke-apa ke. Dia pernah tubik ke. Sebab macam dia tu pagi-pagi buta dia punya bilik menghadap pos. So ada tingkap. Duk tengah buat assignment. Dia nampak budak duk main kat luar. Tapi time tu pintu tingkap toilet tu tak tutup. So aku pun sekarang aku jadi macam takut kalau aku nak mandi untuk aku tutup. Budak tu memang duduk situ lah dia. Tak nak buat kampung. Dia duduk situ. Dia duduk situ sebab tu rumah lama. Dah rumah tak boleh nak, kalau dia tak boleh nak ni lah, memang di situ. Rumah tu pun rumah sewa. Rumah sewa tu dekat Johor. Ni satu je, jangan tunjuk muka. Kalau jangan tunjuk muka, jangan bunyi. Betul. Kalau macam setakat nak jatuh barang, kita boleh tahan lagi bila And then kita boleh husnuzon angin kan. Betul. Alright, so kita dah dengar 2 cerita daripada Isha. Aku nak minta mu last kisah untuk kongsikan kisah seram mu lagi. Okay. Last. Ini cerita yang last yang paling takut. Mu cerita yang relate dia tak apa. Okay. Okay, ni pun tajuk dia aku bagi perjalanan malam juga. Okay. Sebabnya gini, yang Ini dah besar ke? Kecil lagi. Ni paling first benda ni jadi. Paling yang Sebelum yang jadi tadi dah. sebelum yang cerita pertama, cerita kedua memang first awal-awal. Okay. Aku rasa macam benda ni relate juga. Okay. And tambah-tambah pada saya dulu lemah. Ada satu malam ni, kita orang nak pergi Temelung sebab pak saudara saya sakit. Pak saudara ni, pak long saya. Time tu saya pergi dengan pak saudara saya. Pak saudara lain. Mak saudara, lepas tu umi saya, adik saya, lepas tu anak dia. 6 orang. Naik kereta yang sama. Time on the way kita orang nak pergi Temelung tu, time tu malam. Okay, ada satu motor ni, dia bawa motor tengah malam. Lepas tu dia bawa motor bubur. Ada lampu semua. Ada lampu, tapi lampu dia malam. Okay. So dia dekat kita orang. Masa mak saudara saya ni dia mulut lupa sikit. Mak saudara saya ni dia kita tegur, dia tanya dia yakin kau motor tu dia yak. Motor tu main mana buta ni. Dengan motor tak berapa nak molek. Memang tengah jalan nak lepas orang pula. Dia kita tegur motor tu. Okay. Kalau kita dah nampak motor tu pelik something, tiba-tiba dia seorang je naik atas jalan, tengah jalan nak pergi mana, dekat jalan highway macam tu, kita mesti senyap even tengah hari pun. Tapi kalau aku jenis gitu. Mak saudara saya dia pergi tegur. Lepas tu tak ada apa, lepas tu mak saya malu. Umi saya malu ni dah mulut syupa. Mulut syupa. Lepas tu tak ada apa. Saya duduk seat belakang kali. Saya tengoklah. Saya jadi tak tidur malam. Saya tengoklah kawasan tu kawasan kelapa sawit. Saya rasa tak silap saya dekat Merapu. Okay. Tak ingat dah Merapu aku. Saya tengok kelapa sawit. Dekat kelapa sawit, ada satu kelapa sawit ni ada kain lusuh. Masa baru lepas orang accident, kena darah. Dia sangkut dekat kelapa sawit tu. Okay. Tapi tadi tu saya tengok sekali gitu lah sebab tengah Kain tu buruk lah. ya, nampak kain tu bubur. Okay. Sebab situ kan ada lampu-lampu. So nampak macam kain tu betul-betul sangkut pak gitu dekat kelapa sawit tu. Okay. So saya macam okey tak apalah, saya senyap aja. Lepas tu kita bawa naik kereta macam biasa. Naik kereta macam biasa tu saya tertidur. Saya ingat saya tertidur je. Ni cerita dari umi saya pula. Okay. Time on the way ke sana, umi tengah kecek kan. Lepas tu dia pun terpaling dekat belakang. Selama dia paling belakang, saya ni yang dia nampak saya yang kat belakang ni duduk kat seat tengah tu. Seat tengah saya dekat kepala ni. Padahal mu tidur. Yes, saya memang tidur. Lepas saya letak dia kan, dia tengok. Lepas tu Umi kejut. Umi kejut aku. Umi tidur. Tapi time tu Umi dah start rasa pelik. Okay. Sebab time tu baju saya, yang baju Isha pakai tu, Isha pakai baju colour tu, Isha rasa pakai baju colour pink. Tapi time tu warna merah belum. Moyak kan? Dia dah rasa pelik. Apa Fadisha pakai baju colour lain? Lepas tu rambut saya, dulu saya free hair kan, rambut lepas ni. Tapi rambut ikat. Pendek dulu. Pakai. Rambut ni berasa rebel dia panggil. Okay, lepas tu? Lepas tu Umi rasa pelik. Umi pun macam tak apa, you apa paling depan. Umi paling depan. Lepas tu sampai dekat share. Time tu saya sedar. Saya rasa panas gila badan. Rasa panas, nak air lah. Lepas tu Umi pun suruh turun. Saya pun turun pergi beli air tu. Orang dekat share tu semua tengok saya. Sebab apa? Tak tahu. Dia tengok macam
sebab pun tengok Ya. dia tengok lepas tu Isha apa sih Isha pun naik atas kereta Isha naik atas kereta minum air tak ada gapo lepas tu buat macam biasa naik kereta macam biasa lepas tu sampai dah rumah sampai rumah tak gapo lah time tu kan lepas tu cerita-cerita balik ada cerita ya sebab pak saudara saya pun apa saudara Isha nampak benda yang sama Dekatmu? yes saudara saya kain umi saya nampak saya kat belakang Yang dek gitu dah? dia dah nampak saya dah dia dah nampak muka air dah dia memang dah nampak orang air dah dekat side mirror so dia macam dia diam agak apa jadi dia diam je lepas tu umi saya pun rasa pelik dah lepas tu umi saya nasib baik time dia nampak tu dia tak tengok 2 kali kalau dia tengok 2 kali mungkin kita orang kata babas sebab mungkin lah nampak muka air itulah orang tak selamat hari kita okay? So yang tu saudara saya nampak atas kereta satu kan yang tu lepas tu sampai dekat share tu yang mu turun? yang tersi minyak dia tak nampak saya jalan Betul? Rumah aku memang time saya nak pergi beli tu memang bukan rupa saya Habis tu siapa? tak tahu tapi aku khabar aku dulu pergi beli air sebab aku dahaga sangat time tu aku rasa panas aku rasa dahaga aku nak pergi beli air aku nak minum air memang aku rasa dahaga malam tu Okey. Time dalam perjalanan sebelum sampai ke Paminyak tu ada pasang surah-surah ke apa tak ada? Tak ada sebab kita memang senyap Okey. masa ni lah yang dia suka tegur rasanya ada lagi satu kot dia tegur tapi tak ingat dah benda tak ingat tapi benda tu jadi lepas dia tegur semua benda saya nampak kain tu lah aku rasa dah kan dia tegur kan apa semua kan aku nampak kain tu lepas tu yang tu pula main tumpang aku lepas tu macam mungkin tu baju dia and baju yang aku pakai orang nampak Okey, faham. aku rasa gitu lepas tu dekat stesen minyak tu saudara saya nampak saya jalan tak rapat dekat Ni gitu lah. memang tak nampak memang nampak saya terbel dia bukan terbel dia macam memang nampak something pelik dengan muka diri saya tapi dia senyap je lah dia senyap je dia tak banyak cakap apa sebab perjalanan kita ini jauh lagi So bila mu tahu cerita ni? time tu jugalah Time tu juga dah sampai lah. mungkin aku aku dah harga belajar mungkin tu muka saya sendiri takut orang yang tumpel tu benda tu tumpel Dahaga. That's why aku cuba tanya mu ada pasang surah ke apa sebab mu rasa panas. Tak ada. Tak ada. Tapi kawasan tu memang gelap. Saya tak tahu macam mana. Kasus start daripada kejadian tu makin banyak benda pelik. Jadi kat mu? Dia macam dia orang lain nampak tapi di saya. Faham tak? Dia macam banyak benda sebenarnya tapi saya macam tak apalah. Pasal ada sampai satu masa ni kalau saya tanya, dia pelepah dah kau? Tak ada dia pelepah kau? Yes, tahu. Yes, benda tu. Sebab Tiba-tiba tanya gitu. Lepas tu menjawab apa? tak, sebab daripada kejadian hak time kecil dulu tak pernah pun kita dia pelepah jumpa ustaz ke apa sebab saya tak tahu benda tu. Umi saya pun tak tahu tahu lah benda tu jadi serius ke apa tapi selalu macam tanya dia pelepah dah kau. Okey. Aku okey. Panjang aku buat podcast seram ni, paling aku takut adalah Pak Isram. Pak Igram lah. Pak Isram. Tapi ini aku rasa mu lebih takut. Sebab aku tak tahu macam Pak Igram. Dari dia sebelah aku aku okey lagi dia sebelah aku. Cuma cerita dia seram dan rasa vibe. Tapi ini mu dari sebelah aku rasa ya Allah takut lah. Sumpah. Ya aku tak tahu aku. Mu akan sedap Allah. Sebab tu aku tanya mu ada gapo-gapo ke? Tak tahu. Tapi macam kadang-kadang pun ada lah something orang lain ni benda kan. Tapi bila saya ada benda tu dah tak jadi. Faham tak? Kadang-kadang saya fikir tak ada. Faham tak? Saya tak ada dengan royak tapi saya takut benda tu. Sebab saya tak tahu. Saya takut daripada kejadian lain ni. Ya, aku rasa mu better pergi. Tapi kalau macam tu ustaz tak ada yang apa pun. Oh, tak ada lah. Oh, kalau dah pernah jumpa lah. Pernah jumpa tak ada ustaz tak ada yang apa pun. Okay. Tapi aku rasa lah macam law ni pun kalau anything happen macam adalah benda-benda pelik. Banyak benda pelik sebenarnya. Tapi macam tak apalah senyaplah jaga kaca dia lagi. Tak tahu. Sebab tak pernah kot. Sepatutnya kamu tak takut. Tak ada, aku takut. Tak nak. Takut. Tahu sini aku rasa macam vibe lain. Aku rasa lagi-lagi ke. Mu tu bercerita dengan aku. Mu tengok aku mesti aku tak boleh. Sumpah. Betul aku macam aku pun takut lah. Ini kalau aku pergi paranormal, aku bercerita malam-malam dengan Isha, sumpah aku takut. Mana saya tak berani. Ni pun sebab saya rasa macam petai ke apa kan. So okey lah untuk bercerita. Tapi rasa lagi dia punya vibe and then bulu kamu tu. Dia banyak lagi cerita. Tapi kalau macam nak invite aku pula, aku boleh cerita banyak. Okey, boleh. Cerita. Boleh. Tapi cuma aku nak lepas ni kan, kalau untuk aku panggil, jangan kejut aku. Mu jangan pakai macam ni. Baju hitam jumpa. Ya memang, aku takut serius. Tak apalah. Tapi satu je lah macam benda ni aku rasa kita tak boleh terlampau takut. Tak boleh juga terlampau berani. Yes, betul kita tengah sedang-sedang lah. Tapi saya ni memang saya menakut
takut. Saya memang dapat derajat lagi. Tak tahu apa. Okay lah. Okay, alright gang. So, kita dah dengar pengkongsian kisah seram daripada Isha. Okay, so harap apa enjoy. And yang mana ada kisah sama macam Isha tu, yang dekat awal-awal kisah seram dia tu, so hampa boleh share dekat bawah juga. And kisah seram pun boleh share dekat komen. Harap hampa enjoy. Dan ini hanya sekadar perkongsian, bukan nak mencabar ataupun nak menyeru. So, just kongsi. So, harap hampa enjoy. Kita jumpa lagi pada next episode. So, thank you Isha. And kita jumpa lagi daripada next video. Bye-bye.